Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung majlis ta'lim ini ikhwan, alhamdulillah. Majlis ta'lim kita ini, malam ini kita menggunakan Sahih Fiqh Sunnah jilid 1, muka surat 100. Tiba mik. Kita masuk bab apakah darah tergolong dalam najis. Itu bab kita. Kitab Sahih Fiqh Sunnah ni ikhwan, di antara kitab-kitab yang dianjurkan, digalakkan kita tak baca. Dianjurkan, digalakkan supaya jangan baca. Sebab kitab ni dia punya bau tu, bau dia bau dari yang mangkang. Ini dari segi versi kawan-kawan kita lah. Versi kawan-kawan kita yang dia tengok dalam YouTube kitab ni, dia duk kata satu kitab yang bagi pecah belah orang. Kan? Awak tak baca Muniyatul Musalli? Ini semua kitab-kitab yang orang pakai sejak zaman tak merdeka lagi. Syahdan di ujungnya nya punya nya kita. Tak dinafikan. Saya tak kata kitab-kitab lagu tu tak boleh baca. Kita pun dengan petunjuk daripada Allah bermula faham agama dengan buku-buku macam tu. Tapi apabila kita jumpa hadis, hadis adalah kita punya pegangan. Maka kita kata tetap kita ambil manfaat daripada kitab-kitab lama ni, tetap. Apa manfaat ada kita ambil. Tetapi kita tetap meletakkan Quran dan Sunnah sebagai kita punya dustur awal. Kita punya platform awal, kita punya orang kata kita punya pegangan kita, Quran dan Sunnah. Kalau ada satu benda khilaf dengan Quran dan Sunnah, artinya dia khilaf dengan kita. Itu stand kita. Orang nak kata apa, orang kata lah. Kita tak mana pun kita akan cakap macam tu. Baik, ikhwatul iman, kita jawab soalan dulu. Satu, sahabat tanya berkenaan dengan betulkah kita jima' malam jemaah ni termasuk dalam sunnah? Malam jemaah ni kita jima'. Jima' tu bahasa hormat lah. Bahasa orang putih kata romen lah. Itu bahasa orang putih. Arab dia panggil jima'. Adakah dia sunnah? Wallahu ta'ala alam. Dari segi hadis sahih tak menentu malam. Bila hamba Allah tu mai, selamat datang, ahlan wa sahlan, layan elok. Nabi kata pada Abi Zar dalam hadis Muslim, kamu sentuh isteri kamu termasuk daripada pahala sedekah. Terus Abi Zar balik. Nabi tanya, untuk apa balik? Nabi, dia kata Rasulullah kata sedekah. Benda ni dia tak ada malam tertentu. Cuma mungkin orang kita ni dia dia mungkin nak kait dengan beberapa hadis tentang Nabi pernah menamakan dalam riwayat mandi Jumaat itu dengan ghaslul janabah, mandi wajib. Nanti kita akan jumpa bab mandi hari Jumaat dalam Riyadhus Salihin hadis itu. Sebahagian ulama hadis menghukum mandi untuk pergi sembahyang Jumaat adalah wajib. Maka mesti kita mau mandi. Jadi mungkin daripada situ orang tua-tua dulu dia melawak.
Bila pergi sembahyang Jumaat, dia kata, mandi dah kah? Mandi janabah dah kah? Dan sebahagian orang tua-tua ni yang tak mengaji luas sikit, dia faham satu aja, mandi janabah tu mandi wajib. Dia tak tahu juga itu nama kepada mandi Jumaat. Jadi mungkin daripada situ dia duk melawak. Benda tu jadi macam satu apa? Ataupun mungkin juga orang tua-tua dulu dia kata malam Jumaat kan banyak kelebihan. Nak menunggu besok apa itu hari Jumaat. Ada riwayat-riwayat yang pada asalnya dhaif kemudian diangkat menjadi hasan. Iaitu siapa yang mati pada malam Jumaat dan hari Jumaat, Allah pelihara dia daripada fitnah dalam kubur. Syekh Albani ada tulis hadis ni dalam kitab dia, Kitab Janaiz, bab jenazah. Baik, jadi orang tua-tua ni dah kumpul hadis tu, gamaknya dia punya khulasah, dia punya kesimpulan dia, malam Jumaat ni kita ambil berkat dia. Tapi kita nak jima malam apa pun jima. Tak ada satu malam yang ada pantang larang dia, tak ada. Tapi dalam Ihya Imam Ghazali kata jangan sampai janganlah kita jima ni. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, janganlah sampai 4 hari tu direct, dia kata. Jangan, dia bagi mudarat. Dan jangan lama sampai 4 bulan. Jangan lama sampai 4 bulan. Maksudnya sampai 4 bulan tak pegang, tak sentuh bini. 4 bulan hang bawa hang, aku bawa hai aku. Dalam mazhab Syafi'i ada satu bab talak. Boleh jatuh 4 bulan tak sentuh bini. Itu ada satu bab lain. Jadi soalan itu maksud dia tak ada malam, tak ada apa. Cuma bulan puasa jaga sikit lah. Itu saja. Lain semua kan Mbak Mik kan? Kira dia panggung kepala, pandai-pandai kita lah. Baik, yang kedua, kita nak sembahyang fardu, apa dia, kawan kita ni dia sembahyang sunat, kita tak sembahyang fardu lagi, kawan kita tu dia sembahyang sunat, boleh tak boleh kita pergi jadi makmum pada dia? Kebanyakan para ulama hadis kata boleh. Abu Hanifah tak boleh. Dalam mazhab Abu Hanifah, niat makmum dengan niat imam, niat pun kena sama. Tapi lain daripada Abu Hanifah kata boleh. Sebab ada riwayat At-Tirmizi, sahabat tu sembahyang fardu seorang-seorang. Nabi tanya pada sahabat yang dah sembahyang, hang tak mau ke bagi pahala sedekah kat dia? Hang pergi sembahyang di belakang dia, apa-apa sembahyang pun tak apa, hang jadi makmum dia. Jangan biar dia sembahyang seorang-seorang. Terutama mazhab Syafi'i, hukum dia boleh. Dan ni cakap semua nak kena habaq mazhab Syafi'i. Tak habaq lah tu dia tangkap pula. Soalan ketiga, kita dalam sembahyang kita kata Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana lakal ham. Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana lakal ham. Hak benar betul. Dua-dua betul. Hak ni masalah waqaf dengan wasal. Sambung dengan tak berhenti. Rabbana lakal hamd. Lakal hamd. Pasal qalqalah dal. Kalau Rabbana lakal hamdu, maknanya kita baca ujung punya baris. Dua-dua betul, tak ada salah apa. Boleh baca. Tapi kalau ikut dia punya kiraat, Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamdu. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan tambah huruf, dia cuma kita menghidupkan baris di belakang. Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih cantik Rabbana walakal hamd. Sama kita kata Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dia punya tulisan sin mim ain, alif lam lam ha. Sin mim ain, alif lam lam ha. Alif lam lam ha tu, alif yang ada pada kalimah Allah tu, dari segi tulisan dia, nama dia alif hamzah wasal. Maksud dia apa dia? Alif ni kalau kita sambung dia dengan huruf sebelum dia, dia akan hilang dalam bacaan, tapi dia kekal dalam tulisan. Maka bacaan dia Sami'allahu liman hamidah. Pasal sin mim ain, ain tu masuk terus dalam lam dengan idgham kamil.
Kalau kita kata sami Allahu liman hamidah, kita dah tukar huruf ain dengan huruf alif, dan itu salah. Sami Allahu liman hamidah, huruf ain dah tukar huruf alif. Sami'a bermakna Allah mendengar. Sami'a Allahu liman hamidah, telah mendengarlah Allah siapa-siapa yang puji dia. Bacaannya sin min ain, sami'a, maka masukkan ain tu ke dalam lam. Sami'allahu liman hamidah, bukannya sami'allahu liman hamidah. Itu kadang-kadang ada, ya, kadang-kadang kita pun bukan kita nak tukar pun, dia dah jadi kita punya apa, biasalah macam tu. Tapi dari segi sebutan tu kita kena tengok balik. Sami'allahu liman hamidah, ha tu ha kecil na, hamidah, dia bukan hamidah. Berubah huruf boleh menyebabkan makna itu jadi sikit lari. Sami'allahu liman, bukan hulimal, huliman. Sami'allahu liman hamidah, li bagi, man siapa, hamidah, puji Allah, Allah dengar. Jadi bacaan dia sami'allahu liman hamidah. Kalau kita kata sami Allahu liman hamidah, kita dah tukar beberapa huruf yang tak patut kita tukar. Hak ni dia bukan tajwid sangat, hak ni dia hak huruf. Kata Imam Nawawi, makhraj kena jaga. Kha kita baca dengan kha, qaf kita kena baca dengan qaf. Haqq itu huruf dia huruf isti'la, huruf tebal. Kita kena bagi tebal dia. Ka kena sebut ka. Allahu ak kita Allahu akbar, tak boleh. Allahu akbar, dia nak bagi berdengung hidung dia macam tu Arab, Allahu akbar, tak boleh, tak boleh. Allahu ak alif bagi di atas, kak mati, dia punya makhraj dia ak. Sahih fikih sunnah kan bagi tajwid ke ni? Kan? Ada. Ni secara general lah, secara rambang macam tu. Ini kata Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, makhraj sifat huruf jangan ubah, kecuali bagi orang yang dia tak boleh sebut. Tak apa. Hu dengan u kena ada beza. U bermakna hamzah. Hu ha besar. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Situ hu baru bertemu dengan hamzah. Hu a. Tak boleh baca qul huwallahu ahad. Salah. Ini makhraj kita mesti mau ambil perhatian. Yang kedua, baris. Ada baris bila kita tukar, dia tak tukar makna. Ini okey. Tapi ada baris kalau dia bertukar, tukar makna. Ini kita nak kena pastilah. Maka kalau boleh daripada awal, baris jangan bertukar. Jaga baris itu elok-elok. 2. 3 apa dia? 3 sabdu. Apa dia panggil apa? Syaddah. Sabdu. Sebab sabdu tu dia mewakili huruf. Tempat-tempatnya ada sabdu, kena baca dengan sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak boleh baca dengan khafif, ringan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita telah buang. Bila kita tak baca dengan sabdu, bermakna kita telah buang huruf. Asal tulisan dia alif, ya, alif. Bermakna 2 ya. Maka ya yang kedua ditukar dengan sabdu. Maka bila ada sabdu, menunjukkan di situ ada 2 huruf yang sama. Maka dibaca dengan sikit diberatkan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang nampak kita baca tu berat sikit. Kalau dia pi ringan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam ada 1 huruf je. Dan yang keempat apa dia? Lahan. Lahan ni apa dia? Jangan kita punya telok tu sampai hilang sifat Quran. Dia punya nak bagi jadi macam Arab. Alhamdulillah.
Yang nu mungkin angap, menuh ngau. Tak boleh, bukan semua huruf dia berhimpun kat hidung. Kalau dia jenis berdengung, betul lah dia untuk guru tajwid kata tanda dengung kita betul bila kita tutup hidung dia mati. Kalau tutup hidung dia dua lagi itu kira dia tak naik ke hidung. Jenis idgham wa mai nun nak masuk dalam ya tu. Wa mai tutup pula kita ni buka tajwid pula malam ni kan. Ini semua al-asasu fil Quran. Benda asal. Jadi 4 benda ni bila kita baca, kita kena jagalah. Apa tadi? Makhraj huruf, baris, sabdu, dan kita punya lahan. Apa dia? Telok kita tu kan. Kalau Allah takdirkan suara kita ni imbah-imbah suara Sudaisi, alhamdulillah. Tapi tak perlu kita berusaha nak bagi jadi suara kita macam Sudaisi. Tak perlu. Ini satu kesalahan. Ini satu jenayah dalam baca Quran. Baca Quran dengan suara kita, dengan nafas kita. Tapi kalau kebetulan Allah bagi kita ni mampu, lain bab lah. Dan benda tu tak jadi payah. Kita boleh ikut lagu siapa pun, taranum. Tapi jangan sampai sifat-sifat huruf ni pergi jadi... Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh dia di sini dia di sini. Dia bukan di sini, dia di sini. Bonggol di sini. Kan Pak Cik tu sebut silap kan. Dia kata bukan di sini Pak Cik, di sini. Bonggol. Kan? Bongo dia kata piano, sikit punya buta kayu lah kawan tu. Ini piano dia kata. Jadi ain bila kita sebut ain, mulut kita tu terbuka baris atas semua mulut terbuka, baris bawah mulut kita dia ke bawah. Jadi bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak mau kita nak pergi tiru satu orang Arab baca Quran sampai tu hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak boleh. Dia bukan huruf hamzah alamin, dia ain alamin. Hamzah ain ada beza. Ain dia macam kita cedok fawasatna bihi jam'a. Dia baca fawasatna bihi jam'a. Tak boleh jadi alif. Dia ini adalah hakul tilawah. Hak bila kita membaca Quran kita kena baca macam tu. Hadis tak apa. Hadis kita lepas lagu mana pun tak apa. Hadis kita tak baca dengan macam ni pun tak apa. Tapi Quran itu hak dia. Kena bagi. Dia kalam Allah. Bunyi sa bagi bunyi sa. Bunyi sad bagi bunyi sad. Dal bagi bunyi dal. Itu hak Al-Quran. Tak apa. Sekali-sekala mengaji lah. Pilih tajuk lagu ni kan. Kita baca Fatihah bertemu huruf mim. Kita kena wajib tutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Pasal penutup dia mim. Kalau nun, wajib ujung lidah kita kena langit-langit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujung lidah kita mencecah langit. Huruf nun, mulut tak boleh tutup. Maliki Yaumiddin. Tak boleh kita baca Maliki Yaumiddin. Tak boleh, salah. Ni nama dia musyafahah. Musyafahah ni maksud dia orang di luar tu dia tak dengar macam salah, tapi bila duduk depan Tok Guru tani salah ni. Ni cara hang berhenti lagu ni salah. Dengar macam tak salah. Tapi bila tengok musyafahah, bila kita tengok mulut dia ni, cara tutup, cara buka salah. Ini 4 benda ni khatul iman. Apa tu benda yang mesti kita usahakan. Ini kira benda yang asas. Orang putih kata common basic. Betul betul. Benda ni benda yang basically. Basic nah. Keli tak ada nah. Susah payah kita pergi tambah.
Ni yang kata bid'ah bahasa ni, tapi tambah apa-apa. Kan guru bahasa dia marah. Basically itu untuk tempat lain. Untuk tempat lain. Betul, itu betul lah. Basic lah. Basic. Basically macam lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu juga. Basically like that. Oh, basically like that. Nampak? Macam Aisyah dengar nah. Pak Cik ajak ke saya. Baik, lagi satu soalan masuk dalam telefon. Kita sembahyang ni dapat apa? Kita sembahyang ni dapat apa? Ini satu pak mentua tanya kat satu menantu, hang duk pergi sembahyang ni hang dapat apa? Saya katakan ada beberapa benda dalam Islam ni, dalam agama ni, kita boleh terang sebab dan tujuan. Dan ada benda tak boleh terang, nama dia taufiqiyah. Hang tahu tak pasal apa subuh 2 rakaat? Hang tahu tak pasal apa maghrib 3, isya 4? Dan hang tahu tak, kalau kita pergi sembahyang dalam safar, kita boleh kerak-kerak, kita boleh himpun. Boleh buat jamak, boleh buat qasar, boleh buat taqdim, boleh buat takhir. Hang tahu tak pasal apa? Kalau ada orang berjaya menghuraikan benda ni, bermakna dia salah daripada awal. Sebab benda tu taufiqiyah. Benda tu tak ada sebab. Benda tu semua based on ibadah. Apa dia? Ketundukan kita kepada Allah. Kalau dia tanya, hang tahu tak apakah di antara maksud zakat dalam Islam? Kita boleh jawab. Nabi kata turaddu min aghniya, Nabi kata khuz min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil harta orang kaya bagi pada orang miskin, supaya apa dia? Surah Taubah jawab, supaya wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya harta tu membersihkan harta orang kaya dan menyucikan jiwa orang kaya, dan nasib orang miskin terbela. Kita boleh jawab. Sebab kedudukan zakat dia tak sama macam sembahyang. Zakat benda yang boleh kita ijtihad. Sayyidina Umar pernah ijtihad zakat yang tak disebut oleh Nabi, zakat madu. Nabi tak sebut madu kena zakat, tapi Sayyidina Umar ijtihad madu kena zakat. Zakat dengan sembahyang tak sama. Sembahyang ni dia betul-betul mahdhah. Dia ibadah khususiyah yang siapa pun tak boleh menghurai setiap pergerakan dalam sembahyang. Ni saya nak hurai sikit. Ni berdiri ni tahu pasal apa buat tangan lagu ni? Ni surrender. Kalau surrender pun senapang depan lah. Baru kawan tu angkat tangan. Ni surrender. Ni tanda kita surrender depan Tuhan. Dah, siapa pun tak boleh hurai. Dia adalah taufiqiyah. Buat dia berhenti kepada nas, berhenti kepada at-tawqif wal itba'. Kita berhenti pada nas, dan cara kita faham nas tu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh jawab. Dia pergi belajar tasawuf ke, dia pergi baca buku mana ke, buku tu ada bagi huraian sikit pasal bab ni. Kalau sampai boleh sampai pada hakikat sembahyang, kita kata kita tolak masuk tong sampah. Sebab ibadah tak ada siapa boleh hurai. Tak ada siapa boleh hurai. Dalam hidup kita ni ikhwan, ada banyak musibah berlaku. Sahabat kita di kampung hutan. Hutan kampung. Kampung hutan. Hutan kampung lah. Jalan nak pergi Jitera tu kan. Last punya betul kan. Muda lagi, tak sampai 30. Tak sampai 30 bakmit. Anak 5. Daripada anak nombor 1 sampai anak nombor 4 semua perempuan, yang kelima ni dapat lelaki. Duk tak duk ni, dalam bulan lepas baru ni bini dia nak salin lah. Yang kelima ni dapat anak lelaki lah. Jadi satu insiden apa? Bini dia masuk wad bersalin, anak dia yang sulung tumbang di rumah, perempuan. Tiba-tiba dia pening, buk, dia, orang putih kata collapse, down, D-O-W-N, down, bukan down payment, down. Okey, tak apa, masuk hospital. Tiba-tiba bila budak tu down masuk hospital, terus jadi koma.
Koma. Jadi adik-adik lain duk main tengok lah mak ni tanya mana yang kakak ni. Jadi dia duk habaq, kita tak ada apa-apa, dia pening-pening sikit. Pening apa sampai dah seminggu tak main tengok ni. Jadi lelaki habaq betul dia masuk hospital. Mak nak tengok ah. Dia bawa dia tu dalam seminggu pantang tu, pegang anak dia pergi tengok anak besar. Dia tengok anak yang besar, dia terkejut. Dia duduk atas kerusi, dia duduk buat tangan dari dagu tu kat kepala tangan anak dia. Tiba-tiba dia meloreh. Masuk hospital, koma tak sedar diri sampai lah. Anak yang baru beranak tu tak makan susu mak, masuk hospital, masuk ICU. Minggu sudah anak dia yang besar meninggal. Kemarin anak dia yang kecil meninggal. Bini dia tak sedar sampai lah. Allahu Akbar. Nak kata apa? Saya ni hari ni Pak Amin, bini saya kena pergi meeting di Sabah. Saya pun duduk down. Kan dia jadi satu macam pening tengok, buka teh tak tutup balik, pening lah Pak Amin. Antum bayang satu benda jadi kat satu orang, apa kita nak kata? Mudah. Kalau orang tanya kita, apa ni semua? Apa penjelasan dia? Kita kata satu saja yang kita tahu. Pasal Quran kata, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah nak uji kita. Kalau orang tanya lagi satu soalan, pasal apa Tuhan nak uji lagu tu? Kita tak ada jawapan. Kita boleh kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ikhwan tidak boleh pandai-pandai jawab bagi pihak Tuhan dengan alasan kita. Tak boleh. Semua benda kita jawab dalam agama kena pakai alasan Tuhan. Tuhan punya hujah. Pasal apa hang kena sembahyang? Allah kata pasal sembahyang itu ibadah. Tak ada satu ibadat dalam senarai ibadat tu yang boleh yang boleh potong keutamaan sembahyang. Haji, umrah, puasa, zakat semua di bawah sembahyang. Dan tidak ada kelebihan sembahyang. Sembahyang ni walaupun dia lebih dengan ibadat lain, dia tak boleh potong syahadah duduk di atas. Bila disusun Islam macam tu, kita faham macam tu. Apa hang dapat dengan sembahyang? Kita kata ini ketundukan kita, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Apa hang dapat? Kita kata Allah menyediakan ganjaran yang besar kepada orang yang berubudiyah kepada dia. Di hari akhirat, sembahyang benda yang mula Tuhan akan tanya. Dan dia amanahkan kepada kita sembahyang macam mana Nabi Muhammad. Pasal apa 2 rakaat? Pasal apa 3? Pasal apa 4? Kita kata demi Allah, nas tidak menyediakan jawapan kenapa. Ini nama dia ubudiyah kita kepada Allah. Siapa-siapa yang lajak lebih, dia telah membawa percakapan dia ayat daripada surah apa? Surah Al-Hujurat. Ayat mula. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'ul alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Kalau kamu pandai-pandai nak cakap lebih, kamu pandai-pandai nak buat lebih, kamu tidak ada keterangan daripada Allah dan Rasul, wattaqullah. Cepat-cepat kamu rizah balik, kamu bina takwa kamu pada Allah balik. Innallaha sami'ul alim. Allah sangat mendengar dan mengetahui apa yang duk jadi. Nanti di hari akhirat, Allah akan tanya balik pada kamu. Setiap benda yang kamu cakap bagi pihak Allah, kamu kena settle dengan Allah. Pasal itu ikhwan, ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ni berbeza total. Bukan kata beza sikit-sikit, beza total dan fatal. Dengan siapa? Dengan tarikat, dengan sufi. Beza total dan fatal. Perbezaan tu zahir dan batin. Dia cuba nak hurai, dia cuba nak hurai, dia cuba nak hurai. Kita kata tak ada huraian. Taatlah kita kepada Allah.
Innama qaulal mu'minin iza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan mukmin bila diajak depa kepada Allah dan Rasul, depa hanya menyatakan kami dengar dan kami taat. Jadi jangan cuba cari pasal ya kawan. Jawapan banyak disediakan dalam ilmu-ilmu kalam, dalam ilmu-ilmu sufi dan tarekat. Pasal apa kena rokok? Pasal apa rokok dulu baru sujud? Pasal ni semua duk cari pasal. Dia boleh cerita pasal apa rokok dulu, pasal apa kita tak sujud, lepas tu bangkit berdiri rokok balik. Dia kata ni semua ni ada cerita. Kita kata nas tak pernah menghuraikan, maka dunia tidak akan dapat pengetahuan. Ilmu kita ini ikhwan berhajat tunduk total kepada wahyu ilahi. Kita berhajat total tunduk kepada wahyu ilahi. Wahyu cerita, taulah kita. Bila wahyu turun, Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi, dia akan cerita. Orang pertama akan dengar para sahabat. Ulama tabi'in akan ambil daripada sahabat dan akan sampai pada kita. Tapi kalau tak ada, tak ada. Abi Ayyub Al-Ansari pernah cerita, ada orang semayang dapat 1/2. Ada orang semayang dapat pahala 1/3. Ada orang semayang dapat pahala 1/6. Ada orang semayang dapat pahala 1/8. Ada orang semayang dapat pahala 1/9. Maka Abi Ayyub Al-Ansari cerita, dia kata benda ni Nabi beritahu. Maka tahulah kita. Lepas tu Nabi beritahu pasal apa jadi lagu tu? Pasal dia semayang, kekuatan hati dia tu duduk banyak mana dalam semayang. Ada 1/9. Kira maknanya semayanglah daripada tak semayang. Tapi semua ni berhajat kepada apa? Dalil. Nabi kata qurrata aini fi salah, mata aku sejuk bila aku semayang. Mata aku lega, mata aku jadi sejuk. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun maksud dia mata aku ni sejuk. Kalau air mata turun pun dia turun dengan air mata tu tak panas, air mata tu sejuk aja dalam sembahyang. Tu orang bila dia menangis, air mata dia panas, itu tanda dia sedih. Kalau dia menangis, air mata dia sejuk, itu tanda dia seronok. Pasal apa dia menangis, air mata dia panas? Pasal dia kerap sangat isap rokok, dia panas satu badan. Untuk rokok dia panas. Ikhwatul iman a'azakumullah. Kemudian sahabat kita tanya, bila kita salam dengan orang, perlukah lepas kita salam kita letak tangan atas dada? Tak ada. Yang ni semua mengikut culture masing-masing. Tak salah tak tangan atas dada. Dan tak salah pun bila kita salam, kita nak baca selawat. Tak salah, tapi dia bukan syarat sah salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tak tahu kawan tu diam. Selawatlah sikit dia kata. Yang tu salah. Kita nak baca apa atas kita lah. Cepat tangan kita pi tu, cepat tangan kita pi, cepat apa keluar di mulut kita. Macam jatuh satu benda, beremuk Allahu Akbar, cepat mulut kita keluar. Bukan salah pun. Memang kita disuruh sebut benda lagu tu. Daripada jatuh, maang kali amput, maang kali amput. Kita. Dia orang belah Kuala Lumpur sana Pak Mit, dia tanya saya, maang kali amput tu apa dia? Saya nak terang apa? Kan? Dia kata maang kali ambut tu hang. Maang kali ambut tu hang. Daripada latah macam tu kita kata Allahu Akbar. Masya Allah. Tak apa, tak salah. Buat satu orang nak buat. Tapi bila satu orang tu dia terkejut, dia tak kata Allahu Akbar. Jatuh-jatuh, boom, jatuh satu benda. Dia pergi sebut benda lain, dia kata astagfirullah. Kita pula pergi kata kat dia, hang bukan buat dosa. Benda tu jatuh, hang istighfar buat apa? Patut Masya Allah. Tak, dia tak ada satu kalimah khusus. Sedap mulut nah. Kita menguap. Nak kata apa? Dalam riwayat Nabi kata tutup mulut kita ni. Kalau dalam sembahyang Nabi kata jangan bagi lawan, gigit. Jangan bagi Nabi kata siapa tasawuf, siapa yang menguap, Nabi kata dhahika syaitan, syaitan gelak pecah perut. Syaitan kata kena arah dengan aku, dia ni kena arah, terutama dalam sembahyang. Jadi Nabi kata bila kita nak menguap, Nabi aja. Nabi kata tutup.
Kalau kita ada mandil, kita ada sapu tangan, kita tutup dengan mulut. Tak apa. Nabi kita tutup dengan mulut. Kita tak usah tambah, kita tutup dengan mulut. Kita nak tutup macam mana? Kita tutup macam mana pun. Kita nak tutup macam mana? Lagu ni kah? Lagu ni. Dah duk fikir pasal apa? Dia kata lagu ni senang. Pasal apa? Bila syaitan bagi backhand dia sakit sikit. Tutup sudahlah. Ada ucapan tak? Tak ada ucapan. Ucapan tak ada. Tapi kalau kita nak ucap, boleh tak kita ucap? Ucaplah apa kita nak ucap. Kita astaghfirullahalazim. Apa hang istighfar pula? Hang patut kata Allahu Akbar. Besarkan Allah. Dah. Sebutlah apa pun. Jangan sebut mak angkal yang tadi sudahlah. Sebutlah apa pun kita nak sebut. Kita salam dengan orang, dia suat tangan, kita suat tangan. Kita nak sebut Allahumma salli ala Muhammad atas kita lah. Tapi dia bukan syarat. Bila kata salam, kena sebut sesuatu. Tak ada. Cuma secara kita punya budaya, bila kita salam, kita kata kaifa haluk, kaifa asbahta, macam mana enta hari ni, macam mana urusan, kaifa umuruk, macam mana hari ni, okey agak nampak, kaifa ahluk, ni ada keluarga macam mana. Biasalah. Orang putih kalau dia salam, how are you brother, how are you brother, kita kata apa ni, mana subhanallah, tak ada lah dia orang putih. Jadi kita lepas tu ambil tangan butang dada. Tak apa. Tapi jangan jadikan dia syarat salam. Orang Melayu dia macam menghormatilah. Kan orang Arab dia suka letak tangan. Dalam riwayat kata da' yadaka ala sadrik. Letak tangan hang di atas dada. Lepas tu kata kat diri hang, apa yang hang suka dekat hang, hang juga kena suka kat orang lain. Benda yang sama. Jadi tak apa, hang tu tak ada masalah. Kita salam lepas sembahyang. Tapi hingga sembahyang, salam. Hingga sembahyang, salam. Kalau tak salam lepas sembahyang, dia juga. Nama je sembahyang. Tak erti masyarakat. Itu salah. Anda tengok daripada satu benda boleh buat. Lepas tu dia pergi meleret jadi satu benda yang dia nak jadi hukum. Kita tak pernah komplain orang lepas sembahyang dia salam. Bahkan dia salam dengan kita, kita salam dengan dia. Tapi kita tak mula lah. Kita sembahyang jemaat bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu imam nak buat apa? Tu imam punya pasal kita buat apa kita nak buat. Kita zikir, Nabi suruh zikir. Tu imam nak baca doa, tu imam baca doa. Kita hal kita. Kita tak komplain. Kita tak ayah daripada belakang tu. Bida'ah tu. Kita tak kata apa. Kita tak kata apa. Wallahi. Tak pernah kita sebut. Tak pernah. Wallah. Demi Allah. Tak pernah kita sebut. Hal dia. Hal kita. Kita duduk sengak je. Kita duduk sengak. Habis-habis dia bagi salam, dia suar tangan. Kita ambil tangan dia. Kita sambut. Pasal apa? Kita akhlak dengan dia. Tapi kita tak start. Dia yang ibtidak. Kita tak ibtidak. Kita salim. Dia lepas tangan, kita salim. Kita pegang tangan dia, musafahah. Kita shake hand dengan dia. Habis ya. Tak ada lah kita nak buat bari sallallahu ala. Tak ada. Kita tak buat. Tapi kalau mereka nak buat, buat lah. Ini cerita dari Ikhwatul Iman. Baik, itu soalan yang kita jawab tadi. Muka surat 100. Adakah darah termasuk di dalam najis? Adakah darah termasuk dalam najis? Ikhwan, saya harap kita bila baca fikih sunnah ni, setiap tajuk kita masuk, jangan lupa muqaddimah dia. Muqaddimah dia berapa bulan kita baca. Kalau kita lupa muqaddimah dia, rugi. Kitab fiqh ni saya ingat satu kitab fiqh yang senang. Kalau 5 jilid kita beli, kita duduk di rumah, kita boleh mutalaah, kita boleh baca. Cuma ada satu benda kita kurang faham, kita boleh tanya siapa-siapa yang kita rasa dia faham. Tapi mudah faham. Tapi yang selalu kita orang putih panggil apa dia? Misunderstanding. Betul apa cik? Kan misunderstood. Misunderstand. Pending tak ada. Pending tak ada. Tak apa. Misunderstand. Apa dia? Isi daripada fiqh tu. Isi daripada fiqh. Mazhab Syafi'i ada kunut subuh. Mazhab Abu Hanifah tak ada kunut subuh. Baik. Boleh belajar. Dalil-dalil masing-masing boleh belajar. Tapi apa dia, ada benda orang tak boleh faham.
apabila dua pandangan itu bertembung, orang panggil ta'arud, bertembung, dia ni kata ada, dia ni kata ada. Dalam satu bahasa lain kita kata khilaf fuqaha. Khilaf fuqaha. Khilaf ni ada dua cara kita bagi selesai. Satu macam mana? Satu dengan kita mengembalikan masing-masing pandangan kepada mazhab masing-masing. Kita tanya kat dia, awak mazhab siapa? Abu Hanifah. Okey, awak sembahyang cara Abu Hanifah. Saya tak ada hak kritik awak. Pasal Abu Hanifah juga cakap dengan dalil. Awak mazhab siapa? Awak mazhab Asy-Syafi'i. Syafi'i juga bawa dalil, awak boleh baca kunut. Ini kita kata standard cara kita bagi selesai, tak bagi selai. Tapi ada lagi satu penyelesaian naik di atas, iaitu penyelesaian tak habis dekat tu. Bila ada dua pandangan bertembung macam tu, kita selesai secara lebih harmoni. Nabi macam mana? Nabi macam mana? Penyelesaian yang kedua ni ikhwan, tidak ramai ahli penduduk dunia boleh terima. Tak ramai. Walaupun nama dia siapa pun, dia tak boleh terima. Ramai. Antara ulama dengan umara ada persamaan. Ada persamaan. Tak ramai. Satu kita kata apa? Satu keputusan dunia buat yang orang kata keputusan ni paling baik. Tak ramai umara boleh terima keputusan tu. Tak ramai. Ada dalam dunia dia boleh terima keputusan tu, tapi tak ramai. Tak ramai pemimpin dunia boleh terima satu keputusan. Dia nak mengaku kata dia salah, dia tersilap. Tak ramai. Demikian dengan para ulama. Dia nak bawa ilmu dia tu mai balik kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul tu, tak ramai ikhwan. Ramai akan tanya, awak kami salah ke? Habis semua ni masuk neraka ke? Habis orang dulu-dulu ni macam mana? Awak Syafi'i ni korang tak mana? Abu Hanifah ni korang tak mana? Dengan dia terlupa, tak termasuk dalam kepala otak dia, kita suruh dia kembali kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul. Tak mana cacat celah bahasa kita. Hak ni tak ramai ikhwan. Dan ni menjadi punca dunia, kita tak boleh aman. Sikap ulama dan sikap umara. Double standard itu ada. Ulama, kalau dia jadi mufti, dia jadi ahli majlis fatwa, mai satu orang interview dengan dia, kawan tu dari segi kelayakan semua ada, cuma faham kawan tu tak sama dengan faham dia. Dia kata duka cita dimaklumkan, anda gagal. Pasal apa dia kata lagu tu? Dalam muqaddimah Syed Sabiq juga nama fikih sunnah, tapi Syed Sabiq punya tulis, dia bagi penjelasan sifat. Percaya kata orang lain daripada faham dia salah dan sesat itu ada dalam kepala otak dia. Maka dia tak mau fahaman kawan tu berkembang. Dia cari helah. Demikian para ulama. Demikian para umara, para pemimpin. Dia tak boleh menerima gagalnya dia dalam memutuskan satu-satu keputusan yang penting dalam negara. Dia dah buat silap, dia dah buat mistake cukup besar. Dia tak mau mengaku. Dia. Sampai sudah dia tak mau mengaku. Menyebabkan rakyat tanggung masalah. Ulama punya sikap ni menyebabkan rakyat jadi huru-hara. Dia mai dengar di masjid dia orang mengajak lain sikit, Quran sunnah, dia bagi satu cop. Dia bagi tahu Tarikh Wahabi. Bagi tahu satu cop. Tak apa, takat cop lagu tu. Kita kena melelong boleh duduk berjalan lagi. Dia bincang pula dengan pengurusi, dia bagi satu jarum meniti karat punya. Dah jarum meniti karat. Bagi satu kotak kepada pengurusi. Jangan duk panggil Ustaz Mel lagu ni. Dia ni pecah belah masyarakat. Pengurusi pula kena, betul juga pecah belah. Wahai dia buat macam mana masyarakat lah bagus. Wahai masyarakat ni dah pecah dah. Tak cukup dekat tu lagi. Macam mana nak bagi ustaz ni tak boleh masuk? Dia bagi lagi jarum karat pula. Tadi jarum meniti lah, dia ambil paku tongkang karat. Kira kena potong kaki punya. Dia cucuk habis. Dia kata, tuan pengurusi, telefon pejabat agama, tanya ustaz ni ada tauliah kata tak tauliah. Dia dah ikut tu. Siapa punya perangai ikhwan? Ustaz. Siapa punya perangai? Ulama. Siapa punya perangai ni? Ni semua perangai-perangai
Tengah malam duk zikir 50,000, 100,000, siang jadi buruk hati macam tu. Pasal apa ya kawan? Ni dia kena. Dia tak bersedia untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Satu kawan, ustaz juga, dia kata kat saya, habislah lepas ni dia tak boleh cari makan lah. Dia kata kat saya panjang, lepas ni dia tak boleh cari makan lah. Saya dengar-dengar geram. Pasal apa? Dia punya duk ingat, dia cari makan dengan agama, dia rasa kita cari makan dengan agama. Dia pergi ceramah, dia tanya nak bayar saya berapa dia ingat kita pergi ceramah buat perangai lagu dia. Dia kata lepas ni tak boleh cari makan. Dia tak tahu kita ni perniaganya berjaya. Nak tunjuk kad lah. Dia tak tahu kapan pun kita jual. Daripada hidup sampai kapan kita buat. Dia duk minta 500 ke orang, dia duk minta 700 ke orang, dia duk ingat kita pun minta macam tu. Jahat, ikhwan, cukup jahat ikhwan. Tambah kita baca tajuk macam ni. Satu benda kena sekat, jangan bagi orang dengar penjelasan. Itu takut. Ulama-ulama takut benda ni ikhwan, depa takut penjelasan. Jangan panggil baca khutbah, jangan bagi dia tazkirah, jangan bagi dia yang tu, jangan bagi. Pasal apa dia takut? Dia takut orang muda ni dengar penjelasan. Dia takut orang muda dengar kita duk cerita siapa dia Nabi ni macam mana. Binasa kita kalau tak ikut Nabi. Dia takut dengar benda ni semua, dia takut. Wahai dia juga ajak orang sayang kat Nabi, tapi cara dia lah. Cara sayang Nabi ke dia buat konsert, buat menyanyi. Lepas tu ke kiri, ke kanan, babai. Lepas tu Nabi mai buat menangis, ngungang, bayar 20,000, 30,000. Dia ajak orang sayang Nabi macam tu dan kita tak kata apa. Cuma kita kata I not agree. Betul pakcik? Apa? I am not agreeable. I don't agree. Senang sikit. Cari yang mudah-mudah. Islam tu mudah. Cari yang mudah-mudah. Kita tak setuju. Tapi apa kita boleh buat? Kita tak pernah report pada mana-mana majlis agama. Kata ustaz ni tak ada tauliah. Wallahi tak pernah kita report. Dan tak ada satu ustaz report. Tapi bila kita ajak mujtama' kita, community kita, masyarakat kita ni, society kita ni faham agama cara kita pula. Macam mana Abu Bakar sayang Nabi, macam mana Umar. Kita baca buku-buku cinta para sahabat pada Nabi. Dia tak puas hati, dia pun tak ada tauliah lagu kita pula, dia pergi report. Siapa baik hati, siapa busuk hati? Tak payah jawab. Periksa hujung tahun kita jawab. Bulan 12 punya periksa kita jawab. 3 persatu. Baik, baca tajuk ni kawan. Nampak macam tak baca pula malam ni kan. Dia nak main lagu tu kan. Baik, apakah darah itu termasuk najis? Dia nak cerita darah ni termasuk najis ke tak? Darah tu ada beberapa jenis. Satu, darah haid. Darah ni menurut kesepakatan ulama telah disebutkan dalilnya yang menunjukkan najis. Quran kata yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kata dia satu benda yang cemar, yang kotor, yang menyakitkan. Keputusan dia Nabi pun sebut, ulama semua sepakat darah haid adalah najis. Pasal itu jangan bagi dia semayang. Jangan bagi semayang orang-orang yang datang haid. Baik. 2, darah manusia. Benda senang faham, dia tak maulah banyak-banyak. Senang faham. 2, darah manusia. Darah manusia ni lain daripada darah haid dan darah nifas. Darah nifas darah dengan darah haid. Darah haid sama dengan darah nifas. Baik, ni darah lain daripada dua darah tu. Darah kita potong apa, kita dah potong ikan, terkena sikit, keluar darah kita. Luka, keluar darah kita. Darah di badan kita ni, hak luka keluar ni, najis ke tak? Terdapat perselisihan pendapat mengenainya.
pendapat yang masyhur di kalangan ulama mazhab fiqh bahawa darah adalah najis. Itu dia punya statement awal dia. Statement awal dia apa dia? Pendapat yang terkenal di kalangan para fuqaha, darah najis. Fuqaha kata macam tu. Banyak fuqaha kata darah manusia ni najis. Haid dengan nifas tu sepakat dah. Khalaf ke salaf ke semua sepakat dah najis. Ni darah biasa ni, darah keluar ke hidung sikit apa? Orang panggil pecah mengkarung. Pok dia keluar sikit. Luka sikit, aksiden berdarah sikit. Hak ni najis ke tak? Dia kata banyak ulama kata najis. Baik. Tapi ni orang tak mau dengar. Namun mereka tidak memiliki hujah. Mereka boleh kata dia najis. Tapi bila minta satu pembuktian, mereka tak boleh bukti. Sama kes dengan kita belajar hari tu apa dia? Khamar. Arak. Arak ni najis tak? Banyak ulama kata najis. Tapi bila diminta bukti, tak boleh nak bukti bahawa arak itu najis. Cuma arak ni satu benda yang rijsun min amali syaitan. Benda buruk, benda jejek daripada amalan syaitan. Tapi nak bukti kata dia najis, tak ada dalil-dalil. Macam tu dengan darah manusia. Mereka tak memiliki hujah. Hanya sahaja darah itu diharamkan. Tuan kitab kita ni dia bawa satu pandangan. Pandangan ini ikhwan bukan kata baru ada, lama dah ada. Cuma kita baru baca buku ni. Benda-benda macam ni sejak zaman Nabi duk ada. Sekali lagi dia akan cerita apa bukti darah kita ni tak najis. Benda ni dah ada, cuma tak tahu macam mana kita punya asatizah kita, para duat kita, ustaz-ustaz, tutup guru kita duk mengajar, dia tak mau cerita benda ni. Dia tak mau cerita. Nak kata tak jumpa, saya kata taklah. Majmu' ada, Al-Muhalla ada. Ni semua kitab-kitab yang ustaz kita duk rojok. Tapi pasal apa dia tak mau hurai? Bagi orang tak keliru je. Dia cuma hurai satu bab yang dia nak terang je. Bab lain dia tak mau hurai. Dia kata darah ni, kita jumpa dalam ayat 145 suratul An'am, Allah ada firman, Allah kata qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Allah kata, katakanlah, Allah suruh Nabi kata, Muhammad pergi kata kat mereka, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan pada aku. Nabi kata Allah berturun wahyu ke aku. Dalam wahyunya Allah berturun ke aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua tu kotor. Dalam wahyu turun ke aku, Nabi kata Allah tak bagi kita makan apa? Bangkai. Allah tak bagi kita makan darah. Allah tak bagi kita makan daging babi. Ni semua dikatakan sebagai fa'innahu rijsun. Dia benda cemar, benda kotor. Berdasarkan ayat ni dan ayat lain pula dalam Al-Ma'idah juga tentang hurrimat. Diharamkan kepada kamu bangkai, diharamkan kepada kamu darah. Maknanya darah satu benda tak boleh makan. Yang tu jelas. Macam Dracula tu kan. Orang Melayu pun ada cerita Raja Bersiung. Kan kita pergi wing, jumpa siung kan, dia bubuh gigi besar dua. Dia punya selekah tu gigi besar dua. Raja Bersiung baling gigi dia kat situ lah. Dia punya tukang gaji potong-potong sayur, terkena darah dia sikit, berdarah. Raja makan sedap. Tak tahu tukang masak lagi second, raja kata tak sedap. Dia ada cari apa tak kena. Tak bubuh apa jinamoto ke. Hari tu darah setitik. Dia try picit, tengok darah sedap. Lepas tu mampu dia. Raja duk makan tak sedap, siung duk naik. Yang tu yang kata Raja Bersiung. Ni cerita orang Melayu ni punya cerita ni, kesian kat sejarah Melayu ni. Kena teruk-teruk. Raja Bersiung, siung beraja, macam-macam dia kena. Menurut mereka, pengharaman itu mengindikasikan kenajisan sebagaimana mereka lakukan berkenaan dengan khamar. Pasal apa yang ulama kata darah ni termasuk najis? Pasal kalimah rijsun. Sama dengan ayat khamar juga ada rijsun. Kerana ada rijsun, arak dikatakan najis. Darah, daging babi dan bangkai juga ada rijsun.
kerana ada rijisun, kebanyakan ulama kata dia adalah najis. Darah kita ni najis, kena setitik, 2 titik, 3 titik baju kita tak boleh masuk sembahyang. Ini kata kebanyakan para ulama. Baik, kita baca lagi. Tapi telah dinukil dari sejumlah ulama tentang ijma' kenajisannya. Akan disebut perbahasannya tentang ini. Tuan kitab kita ni, dia kata mengikut teks hak lama-lama. Teks hak lama-lama kata ijma' kesepakatan ulama silam, darah manusia najis. Nanti kita baca buku hak baru-baru ni sikit. Ulama-ulama seperti Syaukani dalam Syarah Bulughul Maram, dia kata sebenarnya ada kekeliruan. Tidak pernah terdapat ijma' di kalangan ulama kata darah tu najis. Kebanyakan kata najis ada, sebahagian kata najis ada, ijma' tu tak. Tapi teks yang dipakai dulu dia kata ijma'. Ijma' ni maksud dia semua terima, Syiah terima, siapa pun terima darah najis. Dia kata tak, di sini ada sikit keliru. Benar ni bukan ijma'. Cuma kita kata sebahagian berpandangan darah tu najis. Dia cerita. Baik. Di pihak lain, sejumlah ulama mutaakhirin ni, ulama ke belakang ni, di antaranya Syaukani. Syaukani dia juga mutaakhirin, dia tahun 1000 Hijrah lebih. Siddiq Khan. Ini semua nama saya ingat. Kalau pergi interview sebut nama ni memang wajib tak lulus. Ni siapa kata ni? Syaukani. Ente ambil pandangan siapa? Siddiq Khan. Dia dah balik. Dia balik bang. Siapa dia? Albani. Siapa dia? Ibnu Utsaimin. Mereka berpendapat mengenai kesucian darah. Menurut mereka tidak ada ketetapan ijma'. Ini saya bang tadi, penulis baru-baru ni semua dia kata tak, bukan kata Albani saja. Syekh Ahmad Syakir, Syuaib Arnaud, ini semua tokoh besar-besar. Dia kata ada sedikit kekeliruan dalam teks fiqh lama-lama. Sebenarnya tidak ijma'. Yang kata darah manusia ni najis tak ijma'. 1-2 pandangan itu biasalah. Sama juga macam batal wuduk sentuh perempuan. Syahwat kata syahwat, bukan ijma' batal. 1-2 orang kata batal, tapi ada lagi orang kata tak batal. Maka kita tak boleh borong. Penyakit kita ni ikhwan, penyakit ni orang tak mau dengar ni. Penyakit ni tak mau dengar. Okay, saya minta maaf kalau saya kata bahasa kesat-kesat sikit malam ni. Penyakit ni penyakit ustaz-ustaz tak mau dengar. Dia tak mau baca buku Albani, dia tak mau tengok huraian Albani, dia bagi backhand terus. Habis dia kata untuk guru nak buat mana? Habis Syekh Albani bukan untuk guru ke? Albani sebab dia duduk je jam. Allahu Akbar. Siapa guru dia? Kita duk petikai Syekh Albani, kita sendiri tahu ke guru kita punya guru siapa? Dia auta ke, dia temerang ke? Kita tahu ke? Tapi kita punya percaya kat tok guru kita macam dia wali. Tok guru saya jangan buat main, dia ni ada karamah, dia keluar waktu hujan baju tak basah. Kita kata dia petik payung ke? Dah, dia tak petik payung. Dia naik kuda padi tu duk jalan tak basah. Kita kata dia membelah. Jaga mulut. Jangan duk tuduh tok guru macam tu. Kita defend dia macam kita tahu semua pasal dia luar dalam mata bawah. Tapi main satu orang kita tak mau kaji pasal dia, kita kutuk dia teruk. Salah lagu tu. Kalau Albani ni satu orang tak ada guru, dia bolehkah pergi tahqiq Sunan At-Tirmizi? Dia boleh tuliskah kitab dia As-Sahihul Jami', himpun semua hadis sahih? Dia boleh buatkah silsilah ahadis ad-dhaifah al-mawdu'at? Dia bolehkah bagi komen tiap-tiap pendapat para fuqaha pada satu fiqh Albani? Dia boleh buat mausu'ah, ensiklopedia. Kalau dia, ini semua kerja orang tak ada ilmu. Ada manusia satu tak tahulah apa pasal dia jadi satu macam punya berdengung macam tu. Dia tak mau dengar benda ni lah, dia kata. Ajak hatu guru, ajak sudahlah. Kata mereka ni, apa hujah Albani ni semua ni, dia kata macam ni. Pasal apa kita kata darah tak najis? Satu, hukum asal segala sesuatu itu suci hingga ada dalil menunjukkan dia najis.
baru dia najis. Ikhwan, ni satu kaedah yang kita kena reti betul-betul lah. Alam Tuhan punya, kita ciptaan Tuhan, agama Tuhan punya. Kita tak boleh cakap apa-apa pasal Tuhan. Sampai Tuhan cakap, baru kita boleh cakap. Ke kita ada kaedah lain? Kita Tuhan buat, agama Tuhan buat, Nabi Tuhan buat, perintah beribadah, perintah Tuhan kepada kita. Apa kita faham? Kita faham kata, kita mesti duduk diam-diam. Sampai Tuhan kata boleh, kita kata boleh. Tuhan kata tak boleh, kita kata tak boleh. Daripada Quran, daripada hadis yang sahih. Ini kaedah dia. Darah najis tak najis, ini hal agama. Hal agama orang yang paling betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Apa daripada mulut dia keluar? Kita kena diam. Kita kena, orang panggil apa? Kita kena tawakuf. Kita kena diam dan kita nak tengok hadis dulu. Semua orang boleh bagi pandangan, tapi pandangan siapa pun dalam dunia tak boleh dibenangkan di atas apa yang Nabi sebut. Kaedah ni diambil. Hukum asal sesuatu semua boleh. Ambil mana tu? Ayat daripada suratul Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan semua benda di atas muka bumi ni untuk kamu. Semua benda untuk kita. Daun ketum ke, apa, baru lagu apa? Cakrai. Apa cakrai? Ayat cakrai. Cerai. Bukan cerai, dia macam cakrai. Apa ayat tu pun berdengung juga tu. Ayat tu pun kena berdengung juga. Dia kata dulu letak atas raga lah, simpan selit bawah seat. Dia buat lagu, tak tengok saya hantar lagu tu. Dalam WhatsApp ada. Lagi balik tengok lagu tu. Cakrai. DJ Alostar punya DJ buat lagu tu. Dulu daun ketum. Ni dia pergi ambil ayam tu, dia campur dengan ubat nyamuk, dia pergi ambil ubat spray hak gemuk tu. Koncak spray masuk dalam ayam tu. Tutup jual. Dulu RM2 lah, naik dah RM5. Dapat kat polis, dia tahan. Polis cas. Dapat, dia tekan, kawan dengan ayam dia tahan, dia suruh buat urine test, masuk dalam. Tapi ayam tu polis balik, polis minum. Satu macamnya ayam tu pula duk main lah ni. Semua halal. Daun apa pun semua halal kita boleh makan. Kita hanya boleh kata hang tak boleh makan benda ni, hang tak boleh makan benda ni setelah wahyu turun kata tak boleh makan, baru tak boleh makan. Pasal apa kita ambil sikap tu? Kerana kalam Allah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah cipta semua untuk kita. Jadi kenapa kita kata babi tak boleh makan? Pasal wahyu kata, bukan kita yang kata. Pasal apa kita kata darah tak boleh makan? Pasal Quran kata. Pasal apa bangkai tak makan? Pasal wahyu kata. Yang mana wahyu kata tak boleh? Tak boleh. Quran kata pada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Makan, minum, jangan kamu makan, jangan kamu minum benda yang boleh mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Okey, Tuhan tak sebut apa. Guna otak kita tengok apa yang kita duk makan ni buat kita rosak. Quran kata jangan. Tu Mahizan hantar WhatsApp kan, 2 jantung dia gantung. Bukan jantung, macam badan kita, paru kita ni kan. Paru-paru tak, 2 doktor gantung. Satu paru-paru isap okok, satu tak isap okok. Hak tak isap okok ni merah menyala, cantik elok. Yang isap okok ni dia main satu macam muka. Dia jadi macam tek lembu hijau. Dia gantung 2. Ni dia kata isap okok, ni dia kata tak isap okok. Kalau orang tanya dekat kita, mana ada dalam Quran tak boleh bagi isap okok? Kita kata kat dia, bertenang. Ayat Quran kata, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan makan, jangan minum benda yang boleh mencampakkan kamu dalam kebinasaan. Jadi Quran tak payah. Quran ni bukan buku cerita ataupun mausu'ah, satu ensiklopedia nak kena pergi terang rokok, ganja. Tak payah. Quran bagi tahu benda yang boleh buat rosak zahir, rosak batin, jauhi. Maka pasal apa kita jauhi benda ni semua, daun ketum ni semua? Ada kajian bukti kata kalau kita jamah benda ni, kita jahanam. Kita sedang mematuhi Al-Quran dalam makan, dalam minum. Betul, kaedah ni betul.
Kami tak pernah mengetahui bahawa Nabi SAW memerintah untuk mencuci darah selain daripada darah haid. Riwayat cerita, Nabi kata, ni'man nisa, sebaik-baik wanita yang ada di atas muka bumi ni, wanita Ansar. Dia pun tak malu tanya kat aku hal agama mereka. Wanita Ansar tanya pasal mandi junub, wanita Ansar tanya pasal haid. Nabi jawab, Nabi kata cuci, darah haid kena cuci. Tapi Nabi tak abang dalam riwayat, darah yang meniti keluar macam biasa ni juga dicuci. Nabi tak abang. Dia kata di sini. Padahal banyak orang sering mengalami luka atau sejenisnya. Jika darah tu najis, nescaya Nabi telah menjelaskannya kerana masalah itu sangat diperlukan. Nabi tak akan tinggal satu penjelasan yang zaman dan orang itu perlu ambil tahu. Satu. Yang kedua dia kata, kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang telah diperintah mengerjakan salat dengan luka-luka yang ada pada tubuh mereka. Bahkan ada yang mengalir darah sangat banyak yang tidak bisa apa tu? Ni bahasa orang putih ditulis dalam tulisan Indonesia. Pak Cik, macam mana Pak Cik? Saya tak lepas ni. Pak Cik kenapa lepas ni? Tak apa. Namun tak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau memerintahkan untuk menyucinya. Tak pernah pula diriwayatkan mereka mempersoalkan tentang darah-darah yang mengecur ini. Orang perang kena potong tangan, darah duk meniti, tak. Tapi semayang kena semayang. Tidak ada riwayat Nabi kata pergi cuci darah tu, tak ada. Tak ada riwayat kata pergi balut luka tu, tak ada. Luka dibalut kerana nak bagi darah stop aja. Tapi bandage tu darah, depa semayang macam tu. Kalaulah darah tu adalah najis, maka apa hukum semayang depa? Maka darah kita ni lebih jelas dia tak najis. Tapi tak boleh makan. Kan darah kita keluar. Jangan. Darah tak boleh makan. Kait tu ialah. Makan manis pula. Kawan ada kecil manis. Oi, manis pula. Janganlah. Baik. Al-Hasan berkata, dari dahulu sampai sekarang kaum muslimin tetap mengerjakan salat dengan luka-luka pada tubuh mereka. Dalam hadis sahabat Ansar ketika dia salat pada malam hari, dia dipanah oleh seorang musyrik, lalu dia mencabut panahnya dan meletakkannya hingga dia dipanah sampai 3 kali. Oh, panah ni jangan buat main kawan. Antum duduk tanah harak, antum nampak panah ni macam mana? Rupanya panah ni dengan dia arrow dia tu, dia pergi tu, dia bagi bersembok, isi keluar, beruk, dia bagi bersembok. Dia kalau tarik balik, hancur isi. Dia buat panah pendek-pendek, lepas bila kena badan, hak yang tajam tu lepas, hak di ekor tu dia buat rambu-rambu melekat. Patah tak boleh, apa tak boleh. Hang tolak aku sana, ekor tu dia bawa isi dalam tu, dia pergi kat situ. Oh, seksa kena panah ni. Tengok otak jahat manusia nak bagi pelengkuk orang. Ada sahabat kena panah 3 kali. Ini musyrik buat panah ni, betul-betul buat panah nak bagi sakit orang Islam. Nak bagi sakit. 3 kali dia kena. Kemudian dia rokok, dia sujud dan terus melanjutkan sembahyangnya sementara darah dia terus mengalir. Kan Tok Wali duk cerita macam-macam lah, rumah terbakar, boleh duk sembahyang malam, bomba mai percik-percik rumah, wali tu tak basah. Wali tu tanya, terbakar ke? Wali ni bukan wali, ni kena dong ketum. Ini cerita betul. Ini cerita betul. Ini cerita betul dalam Sahih Bukhari. Cerita ni dalam Sahih Bukhari. Dia semayang, dia panah, dia tahan sakit, dia sakit, dia sedang, tapi dia tahan. Pasal panah tu tajam, dia rempuh, dia tarik. 3 kali kena. Dia semayang, darah duk meleleh, muka dia dah berubah dah, sakit tak tahu nak abang. Tapi Nabi tak habaq ke dia, semayang hang batal. Hang rehat dulu, nanti bila dah reda, hang qada balik semayang. Nabi tak abang lagu tu, menunjukkan darah tu tak najis. Darah tak najis. Syekh Albani berkata,
Hadis ini memiliki hukum marfu' sampai pada Nabi. Kerana mustahil Nabi tidak mengetahuinya jika darahnya banyak keluar itu membatalkan wuduknya. Tentu Nabi telah menjelaskan. Kerana menunda penjelasan dari waktu yang diperlukan adalah tidak boleh. Seperti yang dikenal dalam kaedah ilmu usul. Anggaplah Nabi tak mengetahui, tapi hal itu tidak tersembunyi daripada Allah, yang tidak ada perkara tersembunyi baginya di langit dan di bumi. Jika itu membatalkan wudu atau najis, tentu Allah akan mewahyukan tentang hal itu kepada Nabi-Nya sebagaimana kenyataannya yang sudah jelas bagi siapa pun. Jelas. Macam ni punya Syekh Albani bagi penjelasan agak-agak Pak Amin. Otak rasional mana dengar nak tolak? Bila orang dah tak tolak, terutama orang muda, kebangkitan orang muda ni, orang muda senang terima. Oh, dia dengar, dia angguk. Mai pula satu ustaz kata tak boleh, najis. Kita kena balut, lepas tu kita kena tayamum, lepas tu kita ambil wuduk, tayamum, kita solat, tapi kita niat hormat waktu. Nanti bila kita sihat, kita qada balik semua tu. Budak tu kata pada aku ikut, ambil aku ikut Albani. Aku terus sembahyang tak payah buat apa. Yang tu ustaz tak mau. Bila kita tolak ustaz, orang muda tolak ustaz macam tu, ustaz tu kata, tengok, dia pun mencerca para ulama. Ini bahaya ni. Penjelasan itu kena dengar. Orang kena dengar penjelasan. Dalam hadis tentang terbunuhnya Umar bin Al-Khattab, ini semua orang tahu Sayyidina Umar mati kena bunuh. Disebut Umar terus mengerjakan salat sementara darahnya membasahi sekujur tubuhnya, yakni darah terus mengalir. Dia Sayyidina Umar sembahyang, Abu Lulu'ah main tikam. Semua orang tahu riwayat ni. Orang kata Sayyidina Umar teruskan sembahyang, kena tikam dengan pisau, boleh darah tak keluar. Itu mahsuri keluar darah putih. Orang dulu tak tahu mahsuri ada apa, barah apa? Leukemia kan. Dia pun kata darah ajaib. Bukan ajaib, dia ada penyakit besar. Macam ni Sayyidina Umar luka, dia tubuh racun, mengerang Sayyidina Umar. Dalam Bidayah wa Nihayah cerita, Sayyidina Umar sakit, tak kebah sakit dia, melerai. Budak muda tu masuk jumpa Sayyidina Umar. Budak muda masuk jumpa Sayyidina Umar pakai jubah labuh. Sayyidina Umar kata, ta'al ya fatah, irfa' izarak. Dalam sakit, Sayyidina Umar kata, wahai orang muda, mai sini, angkat jubah kamu, lebih menepati sunnah dan lebih memelihara jubah kamu dan lebih dikasihi di sisi Allah. Pemimpin yang reti sunnah, bukan reti menari saja. Sebahagian pemimpin menari pandai, karaoke pandai, tudung tak tahu pakai. Balik pada buku kita, jangan dok merepek. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah matinya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni dalam riwayat Nabi kata apa ikhwan? Nabi kata apa? Kalau ada manusia tak kena siksa kubur, maka Sa'ad bin Mu'az lah orangnya. Dalam hadis mencatatkan kubur rapat, kubur tu himpit kiri ke kanan kepada rusuk Sa'ad, seperti mana mak dakap anak nak bagi susu. Dan disebut pada hari wafatnya Sa'ad bin Mu'az, 70,000 malaikat daripada langit ziarah mayat dia. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang cukup besar, dia mati. Kata Aisyah, Sa'ad bin Mu'az terluka pada peperangan Khandaq kerana dipanah oleh seorang lelaki. Lalu Rasulullah membuat kemah di masjid agar mudah untuk menjenguknya. Ketika malam tiba, melebarlah lukanya, lalu mengalir darah dari lukanya hingga membasah kemah yang ada di sampingnya. Mereka berkata, hai penghuni kemah, apa yang kalian kirim kepada kami? Ketika mereka melihatnya, ternyata luka Sa'ad telah pecah dan darahnya memancang dengan keras. Kemudian dia pun meninggal. Kalau darah tu najis, Nabi nanti kata apa? Bawa keluar dia daripada masjid. Dan ambil pasir ke, ambil air ke, juruh hati darah dia. Macam mana Nabi suruh juruh kepada badui mai kencing dalam masjid. Kencing Nabi suruh buat lagu tu, tapi darah Nabi tak suruh buat. Menunjukkan ini juga dalil darah manusia tidak najis. Penulis berkata, tidak diragukan bahawa Nabi SAW memerintah untuk tidak diriwayatkan bahawa Nabi memerintah untuk menyiramkan air padanya. Apalagi hal itu terjadi di masjid, bagaimana beliau memerintah untuk
menyembah ayak pada ayak seni, ayak kencing orang Arab Badui. Cuma kita duduk sembelih korban-korban darah selungguk sana, cuma kita tengok tu tak seronok, hati kita kambuh ya. Bukan pasal dia najis, dak pasal lalat duk main urung-urung kita percaya ayak lagu tu. Ketika Ibn Rushdi menyebut perbezaan pendapat, Ibn Rushdi tulis kitab, dia mazhab Malik, dia tulis kitab tentang khilaf para ulama. Ibn Rushdi menyebut perbezaan di kalangan ulama tentang darah ikan. Dia menyebut sebab perselisihan mereka iaitu tentang masalah status bangkai. Pihak berpendapat bangkainya itu termasuk dalam keumuman pengharaman, maka mereka menghukum darahnya juga demikian. Sementara pihak yang mengeluarkan bangkai daripada keumuman dalil, maka mereka mengeluarkan hukum darahnya daripada hukum tersebut kerana dikiaskan kepada bangkai. Ibu Suri cerita ada ulama sembang pasal ikan. Pasal Quran kata bangkai kan, tak boleh makan. Ikan yang dah mati dah. Kalau ikan tangkap hidup tak apa, ni ikan dah mati. Mati di laut, kita jumpa duk terapung. Boleh makan tak boleh makan. Ada ulama kata tak boleh makan pasal dia bangkai. Maka kalau dia bangkai, darah dia pun kira tak boleh. Pasal darah daripada bangkai. Ada ulama kata apa ni semua ni? Dalam riwayat Nabi kata dua darah boleh makan, dua jenis bangkai boleh makan kan? Bukan? Maitatani waddamani. Dua bangkai, dua darah. Maka Nabi sebut hut. Hut itu ikan besar. Kalau dia mati, kalau dia main rupa macam mana pun, badan ikan paus tapi muka macam orang perai, boleh makan. Boleh makan. Dia main macam mana pun, kecuali yang Nabi sebut tak boleh makan. Ikan tu dia main dengan taring, dia main dengan kuku panjang, dia main dengan racun, dia main dengan busuk, dia main dengan hanyak, dan bau dia tak boleh hilang, itu sama makan. Itu riwayat sebut. Tapi dia main macam mana pun, ikan buntai ke ikan apa ke, dia kata ada racun, itu sama makan lah. Kalau dia main buntai tak racun punya, buntai bagusnya, buntai comel tengok. Buntai tu kata, buntai hang racun dah. Dia kata aku tak racun, tangkap satu macam yang goreng. Tak apa. Ibn Rushdi kata sebab ini pun ada orang sembang. Penulis berkata mereka juga berpendapat sucinya mayat manusia, demikian juga darah menurut kaedah manusia mereka. Manusia bila mati kita kata usalli ala hazal maiti, aku semayang di atas mayat ni. Usalli ala hazal maiti, aku semayang di atas mayat ni. Mayat maksud dia bangkai. Kalau manusia ni nak kata bangkai tak makai bila kita mati. Kalau kita bangkai, maka darah yang keluar bagi mayat itu semuanya adalah najis. Tapi ulama terima anak Adam ni hidup dia suci, mati dia suci. Dia tak dianggap bangkai, kecuali Syiah. Syiah kata manusia bila mati jadi bangkai, dia anggap kotor. Tapi kita tak, kita ahli sunnah. Pasal itu penghormatan kita bagi kat dia. Kerana itu Ibn Rushdi memberi komen, kata dia nas hanya menunjukkan najisnya darah haid. Adapun selain daripada itu, hukumnya tetap pada hukum asal yang telah disepakati di antara kedua pihak yang bersengketa, iaitu suci, dan tak boleh dikeluarkan daripada hukum asal kecuali dengan nas yang dengannya hujah dapat ditegakkan. Itu benda kita belajar apa dia ikhwan? Ulama duk bincang ni, darah kita najis tak najis? Semua ulama kata kena buat mai dalil baru boleh kata dia najis. Buat sementara ni dalil tak ada. Dalil ada darah haid najis, dalil ada darah nifas najis. Darah tubuh badan kita lain daripada haid dan nifas, tak najis. Ni kita didik diri kita bercakap, bawa dalil. Macam mana nak faham dalil tu? Buat main. Faham dengan cara yang betul ya, bukan faham dengan cara yang salah. Baik, jika ditanya mengapa tidak diqiyas sahaja dengan darah haid, bukankah darah haid adalah najis? Ada orang tanya, awak darah haid dengan darah kita biasa samalah darah kan? Cuma sebab dia perempuan dia ada haid, kita lelaki-lelaki kita tak ada haid, tapi darah juga. Kenapa tak kias? Joint venture bagi balon lah, nanti dua-dua. Dia kata jawab,
Kerana darah haid adalah darah kebiasaan wanita. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, inna hadha syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita daripada keturunan Adam. Tak boleh kias pasal Nabi kata katabahu Allah ala banati Adam. Allah bagi darah ni khusus untuk banat Adam, untuk anak-anak Adam yang perempuan. Habis nak kias ke mana kita tak ada. Dan Nabi sebut dalam hadis Bukhari juga, innama dam irq, dia adalah darah yang berasal daripada urat. Kemudian darah haid adalah darah yang sangat kental dan berbau tak sedap. Dia menyerupai tinja dan air seni, bukan darah keluar dari selain dua jalur tersebut. Darah haid ni bukan darah yang duduk dalam kita punya salok-salok. Dia ada khusus penciptaan Allah dekat wanita tu. Dia ada. Kita tak ada. Jadi kita nak keh lagu mana, saluran dia pun tak sama, tempat dia pun tak sama, cara dia keluar pun tak sama. Tak boleh keh. Jadi tajuk tadi, adakah darah manusia itu najis? Jawapannya darah kita tak najis, tapi haram kita makan. Dan haram kita berubat pakai darah. Main darah 2 titik tak boleh. Apa perubatan pakai darah kita tak boleh. Ambil darah bagi darah bab lain. Ambil darah bagi darah bab lain. Kawan kita doktor, dia bagi nasihat. Dia ni nasihat dia lah. Dia kata kalau kita masuk hospital nak buat pembedahan apakah, dia kata suggest kepada doktor, suruh doktor berkeluar darah kita 1 poin ataupun 2 poin dulu, simpan. Bila saat ni jadi perlu penambahan darah, ambil darah kita sendiri, buh balik dalam badan kita, jangan pakai darah orang lain. Sebab dari segi sains dia kata, tapi dia kata ni rahsia lah, ni pun rahsia, jangan habaq korang. Dia kata dari segi sains, apabila berlaku percampuran darah, dia akan berlaku percampuran banyak benda lain. Ada orang tak pernah kena kencing manis, tukar darah kena kencing manis. Ada orang tak pernah marah, tukar darah kena marah. Jadi kalau kita nak tukar darah pun, dia kata tukar darah daripada 1 uri ni. Tukar darah keluarga kita 1 uri. Tak, kalau pakai darah sendiri, dia kata. Keluar 1 poin ke? Ada tengok gambar dulu nama apa? Apa? Gila-gila remaja ke? Remaja gila-gila ke? Roy. Roy. Ada ingat gambar Roy? Kan? Roy kan? Gila-gila remaja kan? Ada kan? Itu masa tengok bayang saya macam kenal tu. Tu saya dah tengok lama rupanya. Sekali lah. Dia itu Roy kan suka kat perempuan tu, apa nama? Markah Roy itulah. Nama dia Azroy. Ni gila motor kan. Bapak dia tak mau lah, apa tak main belajar. Kata bapak perempuan tu pergi accident, perlu 9 poin. Roy bagi 1 poin. Bagi 8. Roy semua mesej ke kawan-kawan, main derma. Tengok berapa bagusnya Azrai. Derma darah tak apa, Azrai dah ajak awal kat kita. Bagus, bagi 1 poin. Tapi nak makan dia, nak buat ubat dia, nak Imam nak buat ubat, buang saka ke, buang puaka ke, darah najis. Darah ni kita kata rijisun. Dia benda yang tak boleh makan. Dan dia tak patut dijual beli. Tak patut. Kita bagi darah pada satu orang semata-mata kita nak bagi harapan dia hidup aja. Tak ada apa-apa. Kita tak tuntut apa-apa. Kita bagi dia darah. Agama kata darah ni tak najis, kita bagi kat dia. Tapi nak berubat dengan darah sampai melibatkan makan, nak pergi ambil darah ni, nak pergi tulis di dinding, nak pergi tulis di atas tiap-tiap kepala orang, buat 1 titik armam lagu tu, supaya saka tu tengok darah, saka lari. Ini semua menyangkak punya cerita. Ini bukan perubatan. Ini semua masalah. Maka elakkan diri kita. Kesimpulan dia ikhwan, darah kita tak najis. Terluka apa akan sikit, boleh tak kita bawa semayang? Jangan bimbang, bubuh plaster, semayang. Kecuali dia keluar sampai kita nak pening, tak boleh semayang lah. Bukan pasal darah tu, pasal kita pening. Di sebelah tak apa, dia tak najis. Orang duk bubuh darah,
kan, ataupun apa dialisis tu, duk pusing darah, tiba-tiba masuk waktu sembahyang, dia nak sembahyang, dia dah siap dengan wuduk semua cantik dah, kebetulan dia punya bangku tu menghadap kiblat, dia pula masuk pukul 1, 4 jam dia nak buat jamak boleh, tapi dia jenis nak sembahyang dalam waktu. Dia jamak-jamak ni semua dia tak mau, kacau, dia tak nak sembahyang dalam waktu. Dia boleh tak sembahyang macam tu? Dia boleh sembahyang. Paling baik dia buat jamak, itu paling baik sekali. Kalau rumah dia dengan tempat dialisis tu lebih daripada 20 kilo, dia boleh buat kasak lagi sekali. 20 kilo. Mana cari pasal? Orang 90 kilo. Atau dia berkata 20 kilo. Ini satu undi tak percaya kena buat. Satu undi tak percaya. Baik. Yang ketiga, darah haiwan yang boleh dimakan, najis ke tak najis? Darah haid nifas najis, clear. Cuci elok-elok, basuh elok-elok, buang elok-elok. Jangan serumpul lagu tu pergi balik masuk dalam tong sampah lagu tu. Benda najis, kena jaga aib orang tengok. Darah manusia lain daripada haid dan nifas, tak najis. Cuma haram makan. Haram makan. Ketiga, darah apa? Darah binatang, darah ayam. Pendek kata, binatang yang kita boleh makan, darah dia najis tak? Kita pesian ikan, darah ikan, kita buat korban, kita buat kekah, kita sembelih binatang, darah dia pocik main baju kita semua. Benda ni najis ke tak najis? Nak baca ke nak stop? Kena tanya ni. Kalau stop bulan depan lah. Semua tak berani jawab daripada tengok 9.20. Dia ni cara nak kupas, melengung pula aku sekejap lagi kan. Tak apa, kita stop dekat tu. Darah ni kita tengok lagi sekali. Saja kita bagi dia warm up sikit. Macam mana bulan depan nak tengok. Bulan 12 ni nak tengok. Darah ni najis. Darah binatang, darah ayam. Binatang-binatang boleh makan. Binatang tak boleh makan, tak masuk. Ulang ni tak masuk. Dia tak boleh makan. Yang boleh makan, arnab. Dia sembelih arnab, mercik di badan. Contoh yang paling dekat dengan kita, korban lah. Korban baru ni kan. Korban-korban semua melekat-lekat darah, orang bang. Lari balik rumah, ambil baju, pergi rendam. Mandi semua sabun, pakai baju baru, pergi semayang. Perlukah sampai macam tu? Dia akan cerita dekat kita pandangan para ulama. Hak ni pun panjang sikit kalau kita nak cerita. Tapi tak apa. Kita baca malam ni satu tajuk je lah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tentang tajuk ni? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.